Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala Rasulillah khataman nabiyyin la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma dhaqa as-sajarata badat lahumā sawātuhumā wa tafiqā yakhsifāni 'alayhimā min waraqil jannah wa nādāhumā rabbuhumā alam anhakumā an tilkumā as-sajarah wa aqul lakumā inna asy-syaitāna lakumā 'aduwwun mubīn. Qālā rabbanā zalamnā anfusanā wa in lam taghfir lanā wa tarhamnā lanakūnanna minal khāsirīn. Shadaqallahul 'azīm. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam ke atas keluarga baginda serta para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Muslimin muslimat, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambung pada malam ini pada firman Allah Ta'ala, falamma dhaqa as-sajara badat lahumā sawātuhumā, yang bermaksud maka tak kala rasa kedua akan buah kayu itu, nyatalah keduanya dengan luruh pakaian daripada keduanya. وَطَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, dan masuk kedua, menuntut kedua daripada kayu syurga kerana menutup aurat. Jadi kita baca dalam ayat ini dalam suratul A'raf, masih lagi membincangkan dan membicarakan, membahaskan tentang ayat-ayat yang berhubung dengan Nabi Adam alaihi salam. Kita membaca pada pengajian yang lepas tentang hasutan iblis dan beberapa strategi yang telah dilaksanakan oleh iblis untuk memerangkap Nabi Adam alaihi salam serta isterinya. Jadi kita sambung daripada itu, maka apabila iblis berjaya memerangkap Nabi Adam alaihi salam serta isterinya dengan memakan satu pohon, buah daripada satu pohon yang menjadi satu larangan kepada mereka ketika mana mereka mendiami satu tempat
yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Jadi apabila mereka, yakni Nabi Adam dan juga Hawa isterinya, melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka gugurlah kebesaran yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Melanggar perintah Allah, Allah ta'ala gugurkan kebesaran. Allah ta'ala, kalau kita sekarang ni, kita dah sebut pengajian yang lepas, melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala gugurkan cahaya keimanan. Allah ta'ala gugurkan cahaya taqwa. Allah ta'ala gugurkan cahaya orang-orang saleh dalam kehidupan kita, kalau kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Adam alaihi salam serta isterinya digugurkan segala kebesaran-kebesaran yang mereka menikmati sebelum itu, termasuk juga pakaian-pakaian mereka digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakaian yang diberikan kepada mereka, maka Allah ta'ala cabut, dihilangkan, digugurkan daripada mereka berdua. Wa tafiqa yaksifani alaihima min waraqil jannah, dan masuk kedua, menutup kedua akan kedua daripada daun-daun syurga. Maka pergilah Nabi Adam alaihi salam dan juga Hawa cari daun-daun yang boleh menutup kemaluan mereka dan juga tubuh badan mereka. Jadi kalau kita tengok dalam kitab kita, Tuan Pengarang ni sebut, pergi ke pokok tidak izinkan. Pergi ke pokok, satu pokok, ada pokok tak izin. Kami tak izinkan kamu mengambil daun kami, wahai Adam, sebab kamu melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergi pokok yang seterusnya, juga tidak mengizinkan Nabi Adam mengambil daun daripada mereka, daripada pokok mereka itu, sebab melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehinggalah sampai satu pokok yang dikenali sebagai pokok tin. Kata Ibnu Abbas, pokok tin yang membenarkan Nabi Adam alaihi salam mengambil daun daripadanya untuk menutup tubuh badan Nabi Adam dan juga isterinya Hawa. Pokok tin yang benarkan, pokok lain tak benarkan. Kita jangan pelik. Kita hidup di atas muka bumi, tengok pokok memang tak boleh cakap, tengok batu pun tak boleh cakap. Tapi di syurga besok macam-macam boleh cakap. Kita ni boleh cakap sebab ada lidah, ada bukti suara, sebab tu boleh cakap. Kalau Allah Ta'ala tak bagi kita boleh cakap, kita tak boleh cakap juga. Sebab tu dalam surah Yasin Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, yakni hari kiamat, kami mengunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka bercakap. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, dengan perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan.
Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala bagi tangan boleh bercakap. Semasa hidup atas muka bumi, tangan tak boleh cakap. Tangan boleh baru nampak orang. Tangan boleh pegang anjing dia macam, pegang harimau, pegang itu, pegang ini. Itu di dunia. Tapi di akhirat ni tangan boleh bercakap. Wa tukallimuna aydihim. Tangan bercakap. Ini tak pelik, tangan boleh bercakap. Di akhirat besok tangan kata, oh begitu begini. Kaki pula jadi saksi. Kita hidup atas muka bumi, yang bercakap tu mulut. Di akhirat besok tangan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum. Dan kaki menjadi saksi bima kanu yaksibun. Apa-apa yang kita buat. Kaki kata betul. Bila tangan bercakap, kaki kita betul. Ya, aku menjadi saksi, kaki menjadi saksi dan sebagainya. Jadi di syurga ni, kalau benda-benda bercakap ni, dia tak pelik. Yang peliknya, kalau di dunia tangan bercakap, kita lari. Kalau pokok bercakap, kita lari. Kalau di akhirat, tak pelik, semua boleh bercakap. Jadi hanya pokok tin sahaja yang memberi kepada Nabi Adam supaya mengambil daun daripada pohon mereka untuk dibuat baju, untuk ditutup tubuh-tubuh mereka, iaitu Nabi Adam dan juga Hawa. Di dalam ayat ini kata Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ini di kalangan ulama-ulama di dalam ilmu fiqh, kita di Malaysia ni ikut mazhab Al-Imam Syafi'i. Mazhab ini satu aliran pemahaman, memahami hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran. Ada juga setengah orang yang tak faham Rasulullah mazhab apa? Mazhab Imam Syafi'i. Mana ada Rasulullah mazhab Imam Syafi'i? Siapa yang lahir dulu? Rasulullah lahir dulu, Imam Syafi'i kemudian. Sampai Rasulullah pun mazhab Imam Syafi'i. Yang ikut ialah Imam Syafi'i mengikut Nabi SAW. Cuma di dalam beberapa pemahaman hadis dan mengikut situasi keadaan setempat. Kadang-kadang fatwa tertentu mengikut keadaan setempat. Kalau di Afrika, keadaan Afrika yang macam itu, fatwa dia sikit berbeza. Ulama-ulama di Afrika ini, dia fatwa mungkin ada binatang pelik boleh makan, binatang itu boleh makan, sebab keadaan tempat. Kita di Malaysia ni macam-macam, pokok ada, itu ada. Di Malaysia ni tak ada nak dikatakan darurat dari sudut makanan. Tak ada kata darurat untuk nak makan. Macamlah satu program Da'i Millennium. Apabila soalan timbalan SPRM, tanya kepada dia, kalau mak ataupun bapa ini tak ada duit nak beli susu, tak ada duit nak beli makanan, apa pun tak ada duit nak beli, boleh tak ambil kalau sekiranya orang nak bagi rasuah? Ini soalan timbalan SPRM. Dia pun memulakan dengan satu kaedah fiqh, ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat ini mengharuskan benda-benda yang haram. Seolah-olahnya boleh. Di Malaysia tidak ada darurat di sudut makanan. Tak boleh fatwa
mudarat, tak boleh makan, boleh ambil rasuah, boleh makan babi, boleh makan anjing, tak ada. Di Malaysia tak akan berlaku. Di padang pasir mungkin berlaku. Di Malaysia ini jiran ada lagi. Manusia ada jiran. Duit tak ada, pergi kat jiran minta. Tak ada jiran, surau ada, Ansari ada. Duit tabung Ansari, duit masjid ada, minta duit masjid, beli susu anak, tak ada duit. Sebab apa nak ambil rasuah? Ada baitul mal, ada zakat, ada macam-macam. Ada orang kaya, ada jiran, ada tok imam, ada guru, ada ustaz, ada orang. Tak ada darurat yang dikatakan boleh makan benda haram di Malaysia. Kalau sesat dalam hutan pun, jumpa babi dalam pun tak boleh makan babi lagi. Sebab di Malaysia ni penuh dengan pokok-pokok yang boleh dimakan. Kalau dia sesat di padang pasir, takkan nak makan pasir. Yang tu barulah darurat. Barulah kalau babi lintas boleh ligat, itu dapat. Itu tak ada apa, orang pun tak ada, apa pun tak ada. Tak ada istilah darurat di duduk di Malaysia ni. Setakat orang luar pun kerja di Malaysia lagi. Tak kata darurat, boleh ambil rasuah dan juga nak pergi beli susu anak. Sebab tidak ada duit, tidak ada apa-apa untuk dibeli. Tak boleh jawab macam tu. Sebab di Malaysia tidak ada istilah darurat. Sama ada dia tak ada kerja, cuma boleh melacurkan diri saja, boleh ke tidak, ini pun tak boleh juga. Sebab di Malaysia ni macam-macam kerja ada. Boleh dibuat kerja yang halal. Jadi Imam Syafi'i ini merupakan di antara mazhab fiqh dibenarkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis. Nabi kata, Nabi bersabda, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajrani, wa idza akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang imam mujtahid ijtihad dan ijtihadnya betul, maka dia dapat 2 pahala. Kalau ijtihadnya salah, dia mendapat 1 pahala. Hak kita di kampung kalau claim boleh dosa saja. Imam fatwa betul, dapat 2 pahala. Salah, dapat 1 pahala. Salah pun dapat pahala, betul pun dapat pahala. Ini lesen yang telah diberi oleh Nabi SAW. Jadi Al-Imam Syafi'i dalam ayat ini dia berkata wajib menutup aurat. Ini di antara kata-kata Imam Syafi'i. Waqad hukiya sahibul bayan an Syafi'i, man lam yajid ma yastur bihi auratuhu illa waraqah lazimahu an yastatiru bidzalik. Siapa yang tak ada benda nak tutup aurat, tak ada baju, tak ada kain nak tutup aurat. Di Malaysia tak berlaku dah. Kalau tak ada kain ni memang tiada di surau nak tutup. Tak ada kain. Tak ada kain nak tutup, kena ambil juga daun-daun pokok untuk tutup. Jahitlah daun-daun, buat macam baju, ataupun ambil surat khabar, tutuplah aurat. Kena tutup aurat, walaupun macam tu sekali. Cerita Sa'labah. Sa'labah ni di antara sahabat Nabi SAW yang sangat miskin. Dia ada pakaian
satu pakaian semayang, nak kongsi dengan isterinya. Habis semayang, terus balik ke rumah, bagi pula untuk pakaian semayang kepada isterinya. Ada pakaian tapi tak cukup tutup untuk nak semayang. Jadi mai semayang, turun balik untuk bagi pakaian semayang pula kepada isterinya untuk ditutup. Jumpa dengan Nabi SAW. Minta Nabi SAW ini doakan kepada dia supaya dia menjadi orang kaya. Nabi kata tak payah kot, saat lagi jadi kot lain. Dia pun balik. Esok jumpa lagi Nabi, suruh Nabi doa, bagilah kaya sikit. Nabi kata macam ni pun cukup dah. Hari yang ketiga minta lagi. Hari yang keempat Nabi berdoa kepada Allah, berilah sedikit kekayaan kepada Sa'labah. Maka diberi kepadanya. Bila dia balik daripada masjid, ada orang sedekah 2 ekor kambing, sepasang kambing. Sepasang kambing itulah membiak sehingga banyak kambing, sehingga tak cukup nak dibela di kawasan Madinah, terpaksa kena keluar daripada Madinah. Maklumlah bila banyak kambing ni, jemaah kurang lah. Dulu jemaah boleh 5 waktu. Lepas kerja banyak, tak nampak satu waktu. Banyak tak nampak satu waktu. Lalat tak nampak langsung. Tinggal Jumaat. Macam kita lah juga kadang-kadang, bila banyak kerja, tak nampak lah kita. Bila kerja tak ada, baru nampak. Kadang-kadang tak ada kerja pun tak nampak juga. Tak ada kerja pun tak nampak. Jadi Imam Syafi'i berkata, berdasarkan kepada Nabi Adam ini, dia mencari daun-daun daripada pokok-pokok menunjukkan bahawa tutup aurat ini tak ada baju apa pun, tak ada kain apa pun, dengan dengan daun pun kena tutup juga aurat kita. Sebab aurat ini hukumnya adalah wajib. Kadang-kadang kita tengok masyarakat kita keluar tak tutup aurat, anak-anak pun tak tutup aurat, bini pun tak tutup aurat, macam-macam. Agak susah kita nak mencari satu kampung yang mana solid tutup aurat. Tengok-tengok keluar dengan tutup aurat yang sebenarnya, yang sebenar-benarnya tutup aurat, mengikut pentarifan tutup aurat yang sebenarnya. Satu kampung, satu taman yang memang nampak keluar tutup aurat dengan sebenar-benarnya. Susah nak cari. Ini kata Imam Syafi'i ketika mengulas ayat ini, macam mana keadaan sekalipun aurat itu perlu ditutup. Waladahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma sajarah. Dan seru akan keduanya oleh Tuhan kedua, tiadakah aku tegah akan kedua kamu daripada makan ini buah kayu, wahai Adam dan Hawa. Maka Allah Ta'ala pun menyeru kepada mereka berdua, aku dah bagi tahu kepada kamu bahawa kamu tidak dibenarkan, kamu dilarang sama sekali daripada memakan buah daripada pokok ini, tapi kenapa kamu makan? Dan aku juga beritahu kepada kamu
wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwun mubin. Dan aku kata bagi kedua kamu bahawa syaitan itu bagi kedua kamu seteru yang nyata. Kenapa kamu ikut syaitan juga? Kata Allah kepada Nabi Adam dan juga Hawa. Syaitan ini, asy-syaitan, asal makna syaitan ini adalah al-bu'du anil khairi. Itu asal makna asy-syaitan. Al-bu'du makna jauh daripada kebajikan, jauh daripada buat baik. Itu asy-syaitan ataupun setan. Asy-syaitan jauh daripada kebaikan, sama ada ianya daripada jin ataupun daripada manusia. Kalau perkara-perkara yang membawa jauh daripada kebaikan setan, sama ada perkara itu dibawa oleh jin atau perkara itu dibawa oleh manusia sendiri. Manusia pun ada syaitan, jin pun ada syaitan. Jadi minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas, daripada jin dan daripada manusia. Yang membisik-bisikkan itu daripada jin dan manusia. Perkara-perkara yang tidak membawa kepada kebaikan. Kita tak tahulah program sentuh anjing ni baik ke tidak. Program menyentuh anjing, program menyentuh anjing. Anjing ni daripada dulu sampai budak kafir pun tahu hukum hakam dan sebagainya. Adakah kebaikan daripada program itu? Sedangkan hadis Nabi SAW menyebut min husnil Islam tarkuhu ma la ya'nihi. Min husnil Islam, daripada kecantikan Islam itu, maka dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak membawa faedah. Daripada kecantikan Islam, dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah. Tak tahulah program memegang anjing itu membawa faedah ke ataupun tidak membawa kepada faedah, ataupun membawa kekeliruan, ataupun membawa kepada pening kepala masyarakat dan sebagainya. Ataupun membawa kebaikan, apa yang baik dan sebagainya. Islam sudah pun mengatur perkara-perkara itu. Kita kata macam najis lah, macam tai, senang mudah. Tai ini dia najis mutawassitah. Anjing ni dia najis mughalazah. Tai ni najis mutawassitah, najis pertengahan. Ada tai banyak, kita buat bukit, pegang-pegang buat bukit. Pegang bukannya haram kita pegang tai. Tapi comel ke tidak? Elok ke tidak dalam pandangan Islam? Ambil tai buat bukit, bukan tai. Buat bukit macam orang buat istana pasir, buat istana daripada tai. Kita bukan makan. Kita bukan makan tai. Cuma kita pegang, kita ramai-ramai buat bukit. Adakah benda itu mendatangkan faedah ataupun tidak? Mendapatlah bau busuknya. Kalau nak ikut najis tai dengan najis anjing, lebih kuat najis anjing lagi sebab dia mughalazah. Tai ni dia mutawassitah, tetapi tidak min husnil Islam. Daripada keelokan Islam itu meninggalkan perkara-perkara yang tidak mendatangkan apa-apa faedah.
Panji ni dia kenyang pun dia akan lidah dia akan keluar lagi pada mulut dia. Kalau dia lapar pun keluar, dia kenyang pun keluar. Dan air liur dia memang najis. Kalau najis, jilat sana, jilat sini, jilat bangku sana, jilat bangku sini, jilat pinggan sana, jilat pinggan sini, jilat baju kita, jilat sana sini dan sebagainya. Dia tidak mendatangkan apa-apa faedah. Jadi min husnil Islam, daripada kebaikan Islam ialah meninggalkan apa yang tidak mendatangkan faedah. Jadi tidak mendatangkan faedah kadang-kadang mengikut tafsiran masing-masing. Tapi tafsirannya ialah kena mengikut Islam, perkara yang tidak mendatangkan faedah. Kalau ikut tafsiran masing-masing, baca-baca apa? Hak orang lumba motor dia kata mendatangkan faedah, sebab dia lumba motor. Malam-malam doa motor dia kata faedah untuk dia. Malam-malam doa motor. Dia kata tu faedah untuk aku, bukan faedah untuk hamba. Faedah ini mengikut pandangan Islam. Islam yang menentukan faedah atau tidak faedah, bukan kita yang menentukan faedah atau tidak faedah. Jadi daripada keelokan Islam itu meninggalkan sesuatu perkara yang tidak mendatangkan faedah. Jadi syaitan ini ialah jauh daripada kebajikan. Kalau buat program, contohnya panggil artis datang nyanyi, konsert, itu syaitan. Sebab tidak membawa kepada kebaikan. Semua perkara yang tidak membawa kebaikan itu semua syaitan belakang. Semua perkara yang membawa kebaikan itu baik belakang. Itu pentarifan asy-syaitan al-bu'du anil khairi, jauh daripada kebaikan. Sama ada benda itu kecil ataupun benda itu besar. Jadi Allah Ta'ala kata kepada Nabi Adam, wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwun mubin. Jadi ada tafsiran Tuan Pengarang panjang dalam bab ni. Saya baca sikit tafsiran Tuan Pengarang ni. Ya Adam, kerana apa engkau makan buah kayu yang aku tegah ini? Sembah Adam. Sembah di sini maksudnya Nabi Adam jawab. Memberi akan daku Hawa. Nabi Adam kata Hawa bagi. Firmannya Allah Ta'ala, ya Hawa, kerana apa engkau beri makan Adam? Sembahnya, maknanya Hawa menjawab, ular suruh aku, ular yang suruh aku bagi makan ke Adam. Firmannya, ya Hayya, itu dia sebut bahasa Arab. Ya Hayya, wahai ular, apa kerana engkau suruh Hawa sembah ia? Jawab ular, iblis suruh, iblis yang suruh. Maka firmannya, ya Hawa, wallahi aku mendarah akan dikau tiap-tiap bulan, seperti yang engkau mendarah pohon kayu ini. Adapun engkau ya Hayya, ular, maka aku potong dua kaki engkau, menjalan perut engkau, dan mengetuk kepala engkau tiap-tiap yang bertemu engkau. Allah Ta'ala potong kaki ular, jalanlah dengan perut. Kalau orang jumpa ular, katok dia punya kepala. Dan adapun engkau yang iblis mal'un, maka tak kala makan Adam daripada buah kayu, gerak-gerak perutnya bagi keluar kotor, dan tiada jadi demikian itu pada buah kayu syurga lain daripada buah itu, sebab amat ditegah daripada makannya. Maka jadi Adam berpusing-pusing dalam syurga. Maka kata malaikat dengan suruh Allah,
apa satu engkau kehendak ayah Adam, sembahnya. Aku hendak buang yang di dalam perutku ini. Maka kata malaikat, di mana engkau hendak buang? Nak beraklah. Di bawah araskah? Atau di atas kursikah? Atau di atas sungaikah? Atau bawah kayu syurgakah? Adakah engkau lihat tempat yang patut dibuang kotor? Turunlah ke dunia untuk berak dan kecil. Ini yang disebut oleh Tuan Pengarang dalam kitab ni. Ini dia panggil riwayat Israiliyat. Dia di dalam tafsir ini dia ada satu lagi riwayat dipanggil Israiliyat. Riwayat yang diambil daripada bacaan ataupun cerita-cerita daripada Israiliyat dan diletakkan di dalam kitab-kitab tafsir. Jadi pandangan ulama-ulama tafsir ini tentang kisah Israiliyat ataupun riwayat Israiliyat, kalau sekiranya dia bertepatan dengan Quran dan hadis sahih, maka dia diterima. Riwayat Israiliyat yang tak bercanggah dengan Quran dan juga dengan hadis, maka riwayat Israiliyat ini diterima pakai. Kalau sekiranya riwayat ini bercanggah dengan Quran dan hadis, maka riwayat ini wajib ditolak. Yang bertentangan dengan riwayat Quran dan juga hadis. Kalau dalam hadis pun tak ada, dalam Quran pun tidak ada, riwayat ini dalam hadis pun tak ada, dalam Quran pun tidak ada, maka hendaklah kamu tawakuf. Maknanya kita hanya setakat ni saja, baca setakat ni saja, tidak disebar-sebarkan. Ataupun kalau kita nak sebar, kita beritahu ini riwayat Israiliyat yang tidak ada dalam Quran dan juga tidak ada dalam hadis, maka kita berhenti dekat sini saja. Tidak boleh dijadikan apa-apa hujah ataupun sebagainya. Tidak dijadikan apa-apa hujah. Jadi kisah ini daripada kisah Israiliyat. Dia banyak perkara-perkara yang ada dalam kitab-kitab tafsir ini, kisah-kisah Israiliyat. Lebih-lebih lagi lah kalau kitab-kitab tafsir yang bukan tafsir bil maksud. Dia ada kitab tafsir bil maksud. Kitab tafsir bil maksud ni hanya riwayat-riwayat yang sahih sahaja daripada Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga riwayat-riwayat yang tepat dan benar, yang berlaku, yang betul-betul berlaku. Ini ulang, iblis suruh ulang, suruh dan sebagainya. Riwayat Israiliyat yang perlu kita tawakuf. Ia pernah juga berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan riwayat Israiliyat, tapi riwayat yang diada-adakan. Riwayat yang diada-adakan pun ada. Lebih-lebih lagi kalau kita belajar sejarah zaman kita dulu tentang Yazid, Muawiyah, yang ditulis yang menghentam perut Muawiyah, dan juga Yazid, kaki perempuan atau kaki macam-macam. Yazid itu khalifah Islam yang ditulis oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab terhadap khalifah Islam. Walaupun orang Islam yang tulis, tapi orang Islam yang belajar dekat Amerika, orang Islam yang belajar dekat musuh-musuh Islam, menulis keburukan khilafah Islam di zaman pemerintahan Bani Umayyah. Tidak ada amanah. Orang putih, orang yang musuh dengan Islam, tidak ada amanah dalam penulisan ilmu pengetahuan.
Jadi ada juga satu tulisan Nabi SAW berkahwin dengan Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh ini merupakan seorang perempuan bangsawan, seorang perempuan yang kita kata elit, perempuan elit di Mekah. Orang ada status tinggi. Jadi apabila Nabi masuk meminang, tapi bukan untuk Nabi, untuk anak angkat dia Zaid bin Harithah. Nabi masuk Minang untuk Zaid. Jadi apabila Nabi minang untuk Zaid ni, kulit dia tak apa segak, gelap, muka pun tak apa nak segak. Zainab ni jadi kawan Arab, kulit halus, kita kata comel lah sekarang, dengan kulitnya, dengan rupanya, dengan kedudukannya sebagai orang yang terhormat di kalangan masyarakat Arab. Jadi Zainab ni ingat Rasulullah minang untuk dia, tapi untuk anak angkat dia. Tapi jadi perkahwinan itu, lepas kahwin tak berapa nak okey, tak berapa nak bahagia. Jadi bila jadi macam itu, maka Zainab pun menceraikan Zaid pun menceraikan Zainab. Tapi kisah yang diputarkan dalam tulisan, dalam buku-buku, kata pada suatu hari Nabi SAW pergi ke rumah Zaid. Kebetulan Zaid tidak ada. Bila Zaid tidak ada, maka Zainab terus Rasulullah terus masuk rumah Zaid. Ini satu takdir. Seorang Nabi SAW tidak akan masuk rumah yang apabila suaminya tidak ada. Nabi terus masuk, maka terlihat di sana, kita kata Zainab lebih kurang macam berkembang lah, lebih kurang begitulah. Pakaian yang tidak sempurna. Dia masuk turun, pakaian tak sempurna. Maka Nabi nampaklah betul-betul dan juga bentuk-bentuk badan Zainab ini. Maka Nabi menyuruh Zaid supaya menceraikan Zainab. Ini benda yang tak betul. Tetapi ditulis dalam buku-buku sejarah, ditulis sebahagian daripada buku-buku sejarah ada tulisan begitu. Ini tidak benar. Nabi pergi rumah Zaid, bila Zaid tak ada, Nabi balik. Nabi tak masuk. Mencemar, kita kata kenabian. Nabi tak akan buat begitu, sebab Nabi ni maksum, dipelihara daripada perkara-perkara yang membawa kepada dosa. Tapi cerita ini diputar pelitkan oleh musuh-musuh Islam dan ditulis dalam buku-buku sejarah dan sebagainya. Tapi kisah Zaid cerai Zainab benar-benar berlaku, tapi bukan di atas perkara itu. Oleh kerana mereka, Zainab tak berapa nak, kita kata tak apa nak okey, tak apa nak setuju, tak apa nak sekufu dengan Zaid, maka Zaid pun menceraikan Zainab. Selepas Zaid menceraikan Zainab, maka Allah Ta'ala sendiri yang menyuruh Rasulullah kahwin dengan Zainab di atas arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Quran Allah Ta'ala menyebut zawwajnakaha, kami kahwinkan kau wahai Muhammad dengan Zainab. Allah Ta'ala yang mengahwinkan Nabi dengan Zainab, bukan Rasulullah masuk minang, tidak. Allah Ta'ala yang mengahwinkan Zainab dengan Nabi SAW. Tidak berlaku seperti di dalam tulisan-tulisan dan sebagainya.
Jadi banyak perkara yang mesti ditapis dalam sejarah-sejarah Islam dan sebagainya. Di sini merupakan perkara yang amat disukai oleh musuh-musuh Islam. Sebab kalau dia nak reka Quran susah, dia nak reka hadis pun susah juga. Kadang-kadang kalau tak teliti pun mereka boleh masuk juga. Tapi oleh kerana hadis ini sudah pun ditasihkan benar, sahih dan sebagainya, sekarang ni mereka masuk kepada sejarah Islam, buku-buku sejarah dan sebagainya, untuk memesongkan pemahaman dan juga tafsiran orang Islam terhadap Islam itu sendiri. Islam terhadap Islam itu sendiri. Bila baca buku, kemudian begini-begini, dan dia pun buat tafsiran itu begini dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang perlu juga penting yang tahu apabila kita membaca, kita menguasai buku, bukan buku menguasai kita. Dan kita boleh tapis apa-apa yang tak betul, ataupun tanya kepada mereka-mereka yang lebih alim ataupun lebih mengetahui tentang perkara itu. Jadi cerita-cerita Israiliyah ini banyak juga di dalam tafsir, lebih-lebih kalau kita membeli buku kisah-kisah Nabi. Bumi dekat ujung tanduk khabar lah, macam-macam hak pelik-pelik. Jadi hak pelik-pelik ni kita kena tahu apa. Buku kisah-kisah Nabi hak kulit warna hijau, hak kebal yang dijual di pasar malam dan sebagainya. Ini macam-macam cerita. Telok lagu ni lah, macam-macam lembu lah, khabar lah, yang pelik-pelik banyak. Bila ada pelik sahaja, kita kena tahu apa. Tidak boleh disebarkan. Itu juga perkara yang berlaku zaman teknologi sekarang ni, guna WhatsApp lah, apa Telegram lah, Instagram lah, Facebook, macam-macam. Jadi kadang-kadang kita takut berlaku, kita perlu memperbanyakkan sedekahun jariyah. Tiba-tiba yang berlaku maksiat al-jariyah. Jariyah ini maknanya berjalan, mengalir, sentiasa berjalan. Sedekah kita ini dapat pahala sentiasa pahala berjalan. Itu maksud sedekahun jariyatun, sedekatin jariyatin. Sedekah yang kita buat itu pahalanya berjalan, tak berhenti jalan, berjalan sampai akhir kiamat. Sedekah jariyah. Jadi takut jadi maksiat jariyah, maksiat yang berjalan-jalan. Maksiat itu berjalan. Apabila kita mendapat sesuatu benda, kemudian disebarkan sebelum dipastikan kebenaran, sama ada unsur fitnah, unsur kenyataan yang tak betul dan sebagainya. Kadang-kadang kita takut musuh-musuh Islam ni dia masuk, dia sendiri kadang-kadang masuk maklumat yang tak betul, suruh kita tolong sebarkan. Sebar. Kalau betul, kita boleh pahala. Kalau sebarkan betul, kita boleh pahala. Orang tu baca, orang ni baca hadis Nabi, orang baca hadis Nabi, orang baca kata-kata hikmah, orang baca doa, orang baca itu ini gitu. Bila kita send saja, kita pun boleh pahala. Tapi kalau perkara-perkara yang tak betul, bila kita send saja tak betul, dia pun send kepada orang lain, orang lain pun send kepada orang lain, maka maksiat itu berjalan. Jadi kita perlu pastikan benda-benda yang nak dibuat itu
yang nak dihantar itu benar-benar betul, tidak ada unsur-unsur yang lain. Jadi perkara yang disebut oleh ketua pengarang ini merupakan riwayat Israiliyat. Jadi perlu kita tawakuf tentangnya. Kita tidak sebarkan ataupun kita bagi tahu dan kita sebut ini merupakan riwayat Israiliyat. Termasuk juga yang selalu kita sebut ialah perkataan Israel. Israel itu adalah riwayat Israiliyat. Tidak ada nas Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama malaikat daripada Jibril sampai Zabaniyah ada dalam Quran dan juga hadis, kecuali Israel saja. Jibril ada, Mikail ada, Israfil ada, Munkar ada, Nakir ada, Raqib ada, Atid ada, Ridwan ada, Zabaniyah ada. Israel tidak ada. Dalam Quran pun Allah Ta'ala tak sebut Israel. Dalam hadis pun Nabi SAW tak sebut kalimah Israel. Datang daripada mana? Daripada riwayat Israiliyah. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran malakul maut saja, malaikat maut. Apabila datang malaikat maut, apabila datang malaikat maut, hak nasyid tu, hak tu nasyid, bukan hadis. Bila datang Israel apa yang mahu. Perkataan Israel merupakan diambil nama itu, kalimah itu daripada riwayat Israiliyat. Ia tidak ada daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Yang Quran sebut malakul maut, hadis sebut malakul maut. Quran sebut dalam surah As-Sajdah malakul maut, malaikat maut, malaikat maut. Ini di antara riwayat Israiliyat. Kalau berbetulan dengan Quran dan Sunnah, maka dia boleh dipakai. Kalau tidak, kita tawakuf. Jadi sebagian ulama kata dari sudut nama sahaja Israel tidak menjadi apa-apa masalah. Nama sahaja, riwayat itu hanya sekadar menamakan sahaja. Bukan ada apa-apa, cuma nak melibatkan hukum atau melibatkan apa-apa kisah dan sebagainya. Cuma dia dari sudut nama sahaja. Sebab tu disenaraikan juga di dalam 10 malaikat. Sepatutnya malakul maut itu yang pasti yang ada dalam Quran dan juga Sunnah. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa masuk. Sebab keduanya, wahai Tuhan kami telah zalim kami akan diri kami dengan langkah tegar Engkau, dan jika tiada Engkau ampun bagi kami akan dosa kami dan Engkau rahmat akan kami, nescaya jadilah kami dari jumlah segala yang dapat kerugian dunia dan juga akhirat. Ini doa bil-maksur. Doa al-maksur ini, doa bil-maksur ini ialah doa yang ada dalam Quran dan ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada doa yang tak ada dalam Quran dan dalam hadis, dia panggil ghairul maksur. Tapi boleh dibaca. Ada masalah sebab Nabi Allah Ta'ala kata ud'uni astajib lakum. Kamu doalah nescaya aku perkenankan. Cuma ada doa yang telah pun termaktub dalam Quran, ada doa yang termaktub dalam hadis, maka kategorinya doa ini doa maksud. Kenapa maksud? Sebab ada dalam Quran dan dalam hadis. Apa yang maksud dan tak ada dalam Quran.
boleh ke tidak berdoa untuk kejayaan dalam peperiksaan? Tak ada masalah. Cumanya dia kategori yang baru masuk sebab tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, dan tidak ada larangan untuk kita berdoa. Tak pergi temuruga, minta doa pada Allah. Ya Allah, tak pergi temuruga dan sebagainya. Bagilah tak, bagilah doa dan sebagainya. Supaya sedang dijawab dan macam-macam lagi. Mana ada doa pergi temuruga dalam Quran? Tidak dalam Quran, tidak ada di dalam hadis Nabi. Adakah boleh kita baca? Tak ada masalah untuk baca. Nak baca itu tak ada masalah. Ini dia panggil doa bin Mas'ud. Doa Nabi Adam alaihi salam. Jadi Nabi Adam bertaubat kepada Allah atas segala kesalahannya dengan taubat memperbanyakkan. Taubat Nabi Adam lah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini taubat Nabi Adam alaihi salam. Jadi taubat ini dia di dalam Islam dia ada sistem penghapusan dosa yang dipanggil taubat ataupun istighfar. Agama lain dia ada sistem penghapusan dosa. Kalau Kristian ada kaedahnya, kalau Hindu pun ada kaedahnya, Buddha ada kaedahnya. Islam taubat, dan satu lagi ialah dengan melakukan amal soleh. Dengan melakukan amal soleh maka dihapuskan dosa, ataupun dengan taubat kepada Allah melibatkan dosa-dosa besar, pelanggaran besar, kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak perlu ada perantaraan apa-apa. Tak perlu perantaraan orang itu orang ini. Kadang-kadang kita suruh orang yang tolong doa untuk aku, harap kita berdoa sendiri. Sebab kita tahu masalah kita. Kita tahu dosa apa yang kita buat. Orang lain bukan datang, orang lain datang. Apa yang kita hadapi dalam kehidupan, orang lain datang. Bila kita berdoa, kita boleh menghayati doa itu. Kalau orang lain doa dia dah hayati pun masalahnya. Masalah itu kita punya. Atau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Tuan Guru Nek Abdul Aziz nikmat bila orang pergi jumpa dia, bawa ayat untuk buat ayat tawar lah, apa lah, ada untuk berdoa apa dan sebagainya. Dia ajak tu, dia ajak orang yang baik tu, kena baca doa ni. Dia ajaklah doa tu, nanti balik orang doa ni, doa sendiri. Kemudian kalau nak baca apa-apa dekat ayat tu, dia pun ajak juga, balik buat ni, balik buat sendiri. Sebab dua benda yang saya tak mahu. Ada dua ni saya. Dua perkara yang saya tak mahu. Yang pertama, nanti bila kalau saya buat ayat ini, tiba-tiba Allah Ta'ala perkenankan, kamu akan kata apa? Kamu akan kata apa? Adakah kamu syukur kepada Allah? Apa orang nak syukur kepada Allah? Kamu akan kata apa? Weh, bagusnya Tok Guru tu